Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suraya binti Cik Zulkifli. Nombor ID 11711000959. Pada hari ini saya akan membentangkan kitas tugasan 3. Tokoh tamadun yang telah saya pilih ialah Tun Abdul Razak, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang kedua. Tun Abdul Razak dilahirkan pada tarikh 11 Mac 1922 di Pulau Keladi, Pekan Pahang. Beliau merupakan anak sulung kepada Datuk Hussein bin Awang Muhammad Taib dan Hajah Teh Fatimah binti Daud. Beliau juga merupakan keturunan bangsawan yang menjadi ketua-ketua bagi suku kaum di Pahang. Anak sulungnya, Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak, telah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 setelah menggantikan Tun Abdullah bin Ahmad Badawi pada tahun 2009. Anak-anaknya yang lain ialah Datuk Ahmad Johari, Muhammad Nizam, Muhammad Nazim dan Muhammad Nazir. Tun Abdul Razak telah menggantikan bapanya yang sudah meninggal dunia sebagai orang kaya Indra Shah Bandar dan pada masa yang sama turut menyertai perkhidmatan awam Malaya. Beliau merupakan seorang yang berkaliber dalam politik. Ini terbukti apabila pada tahun 1950, beliau telah dilantik menjadi Ketua Pemuda Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO. 2 tahun kemudian, beliau menjadi Setiausaha Kerajaan Pahang dan pada Februari 1955 pada usia 33 tahun, beliau menjadi Menteri Besar Pahang. Beliau bertanding dan menang dalam pilihan raya umum negara yang pertama pada Julai 1955 dan dilantik menjadi Menteri Pelajaran. Tun Abdul Razak juga merupakan salah seorang ahli rombongan ke London bagi menuntut kemerdekaan daripada British pada Februari 1996. Selepas pilihan raya umum 1959, beliau menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar di samping memikul tugas-tugas sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Tun Abdul Razak telah menubuhkan Barisan Nasional pada 1 Januari 1973 untuk menggantikan parti pemerintah iaitu Parti Perikatan. Beliau telah berjaya menambah bilangan ahli dan menjana perpaduan untuk membentuk ketahanan nasional melalui kestabilan politik. Tun Abdul Razak merupakan seorang negarawan yang telah mengabadikan kehidupannya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat serta negara Malaysia. Beliau telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri yang kedua menggantikan Tunku Abdul Rahman. Beliau lebih dikenali sebagai Bapa Pembangunan Malaysia oleh negara sebagai tanda inspirasi jasa dan perkhidmatan beliau kepada pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan awal Allahyarham Tun Abdul Razak di Sekolah Melayu Kampung Jambu Langgar memberi kesedaran tentang kehidupan masyarakat Melayu yang dirundung masalah kemiskinan. Sejak dari sekolah rendah lagi, beliau telah menunjukkan kepintaran dan kecemerlangan dalam bidang pelajaran dan sukan. Beliau kemudian dipilih untuk menyambung pelajaran di Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak. Tun Abdul Razak meneruskan pendidikannya di Kolej Melayu Kuala Kangsar selepas berkhidmat sebagai pegawai tadbir Melayu di Kolej Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1939. Beliau dianugerahkan beasiswa untuk melanjutkan pelajarannya di Kolej Raffles, Singapura. Walau bagaimanapun, Perang Dunia Kedua telah menyebabkan pendidikan beliau terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Lalu beliau pulang ke Pahang. Beliau bersama-sama sahabat beliau, Ghazali Shafi'i, mengusulkan satu cara gerila untuk menentang Jepun. Beliau telah menghubungi dan menyertai Angkatan 136 Force 136, sebuah unit elit tentera bersekutu yang dipayung terjunkan ke Malaya untuk mensabotaj tentera Jepun dan telah menjawat jawatan sebagai Kapten Pasukan Wataniah ketika Jepun menyerah kalah. Pada tahun 1947, Tun Abdul Razak telah dikurniakan beasiswa oleh kerajaan kolonial, iaitu Malayan Union, sebagai balasan jasa-jasanya untuk melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di England. Pada tahun 1950, beliau telah
berjaya memperoleh degree of an Arthur Barrister daripada Lincoln's Inn, United Kingdom dan menjadi seorang peguam yang berkaliber pada tahun 1950. Sewaktu di England, beliau merupakan salah seorang King's Scholar. Semasa menuntut lagi, Tun Abdul Razak telah menunjukkan kebolehannya untuk memimpin dan meraih sokongan orang lain. Beliau telah menubuhkan Malayan Forum yang dipengaruhi oleh Parti Buruh British dengan tujuan untuk memberi kesedaran politik kepada anak-anak Persekutuan Tanah Melayu. Selain itu, beliau juga menganggotai Persatuan Fabian dan Malayan Students Union. Dari sudut politik, Tun Abdul Razak berperanan sebagai arkitek yang menggerakkan penubuhan Malaysia sebagai saluran untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura. Lanjutan dari penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 mencetuskan 3 isu besar yang menggugat integriti negara iaitu konfrontasi Indonesia, permasalahan Singapura dan tuntutan Filipina terhadap Sabah. Sebagai seorang yang pragmatik, ketiga-tiga permasalahan tersebut berjaya diatasi dengan Tun Abdul Razak yang memainkan peranan sebagai orang tengah dalam mempertahankan kedaulatan dan maruah negara. Tun Abdul Razak juga berperanan menggubal dasar baru seperti dasar ekonomi baru DEB, dasar kebudayaan kebangsaan serta rukun negara sebagai ideologi dan teras perpaduan rakyat agar dapat mewujudkan sebuah negara bangsa yang bersatu sejurus beliau menerajui kepimpinan negara. Secara tidak langsung, Tun Abdul Razak berperanan dalam menangani kebimbangan orang bukan Melayu, ekoran daripada penggubalan beberapa dasar baru yang dianggap pro-Melayu. Dari sudut pendidikan khususnya dasar pelajaran kebangsaan sebagai asas pembentukan negara bangsa pula, Tun Abdul Razak telah mewujudkan laporan Razak, laporan Jawatan Kuasa Rahman Talib dan bahasa kebangsaan sebagai alat pemersatu. Beliau berperanan mewujudkan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1970. Beliau juga berperanan sebagai penggerak ekonomi melalui dasar DEB serta pelaksanaannya dalam aspek yang melibatkan dasar awam dan ekonomi. Sebagai pentadbir berpengalaman, Tun Abdul Razak amat menekankan keberkesanan perkhidmatan awam. Peranan beliau dalam melakukan reformasi pentadbiran awam dengan maklumat membina perkhidmatan awam sebagai jentera yang dedikasi, cekap dan bersih. Sebelum menjawat jawatan Perdana Menteri, Tun Abdul Razak telah banyak memberikan sumbangan antaranya dalam bidang pendidikan. Pada tahun 1955, Kerajaan Perikatan telah membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak selaku Menteri Pelajaran ketika itu. Tindakan awal Tun Abdul Razak apabila memegang jawatan tersebut adalah merombakkan sistem pelajaran penjajah yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Beliau mendapati sekolah-sekolah Melayu serta sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak memberi sebarang keuntungan kepada pembentukan masyarakat yang bersatu padu, sebaliknya mewujudkan perbezaan ras dalam masyarakat pelbagai kaum. Tun Abdul Razak apabila dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri juga turut memegang portfolio Menteri Pertahanan pada tahun 1957. Beliau telah membawa perubahan kepada Angkatan Tentera dengan melengkapkan mereka dengan senjata yang moden dan efisien. Sebagai bekas anggota Askar Wataniah, beliau mempunyai pengalaman dalam peperangan gerila. Beliau juga mengetahui taktik pengganas komunis dan telah melancarkan gerakan anti-komunis dengan jayanya sehingga darurat, iaitu satu tempoh 12 tahun memerangi pengganas komunis. Diisytiharkan tamat pada tahun 1960. Pada tahun 1959, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar telah ditubuhkan di bawah Tun Abdul Razak. Kementerian ini telah ditugaskan untuk menyelaras
mengesan dan menjayakan rancangan pembangunan di kawasan luar bandar. Agensi seperti Felda dan MARA telah diletakkan di bawah kementerian ini untuk menggerakkan pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar. Dalam rancangan Melaya pertama, kerajaan telah memperuntukkan 44.5% daripada bajet keseluruhan sebanyak 1,100 juta bagi pembangunan ekonomi selama 10 tahun. Memegang portfolio itu, Tun Abdul Razak telah berjaya membasmi golongan buta huruf di kalangan 3 juta rakyat di Malaysia. Tun Abdul Razak telah mengumumkan rancangan pembukaan tanah secara besar-besaran di seluruh negara pada 24 Oktober 1960. Rancangan tersebut diadakan untuk menempatkan mereka yang tidak mempunyai tanah sekaligus memajukan tanah tersebut. Tanah-tanah rancangan adalah di bawah pengurusan pihak berkuasa Felda. Pada permulaannya, terdapat 40 tanah rancangan yang disertai oleh 400 buah keluarga. Pelan pembukaan tanah tersebut telah menjadi asas kepada kemakmuran rakyat di kawasan luar bandar. Beliau juga telah mengumumkan penubuhan Felkra atau penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan pada 20 September 1964. Penubuhan Felkra adalah sejajar dengan hasrat DEB untuk meningkatkan taraf ekonomi kaum-kaum di negara ini. Melalui dasar tersebut, hasrat kerajaan untuk membasmi kemiskinan dapat dilaksanakan. Beliau juga bertanggungjawab merangka program pembangunan luar bandar dengan menangani masalah kemiskinan apabila menitik beratkan penambahan prasarana asas luar bandar serta mempertingkatkan produktiviti pertanian. Sebanyak 3 juta ekar padi, kelapa dan pelbagai tanaman lain diberikan kemudahan tali air, manakala 800,000 ekar hutan telah dibuka untuk pembangunan. Kejayaan yang dicapainya termasuk merangka satu dasar pembangunan yang meliputi setiap keperluan negara yang dikenali sebagai buku merah. Tujuan beliau adalah untuk menghapuskan kemiskinan, kejahilan dan penyakit. Dengan itu, Tun Abdul Razak telah melancarkan dasar ekonomi baru yang mencartakan pembangunan negara secara berperingkat melalui rancangan-rancangan Malaysia dari 1970 hingga 1990. Beliau sedar masyarakat Melayu jauh ketinggalan dalam kemajuan sosioekonomi. Dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada 21 Jun 1970 adalah satu falsafah pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi dengan menjadikan matlamat utamanya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menghapuskan identifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kaum. Tun Abdul Razak adalah seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Beliau gemar melawat ke kampung-kampung dan meninjau sendiri permasalahan yang rakyat alami. Dalam memupuk perpaduan antara kaum, Tun Abdul Razak telah melancarkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970. Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang mengandungi hasrat murni ke arah membentuk sebuah masyarakat dan negara Malaysia yang demokratik, adil, saksama, liberal dan progresif. Di arena antarabangsa, Tun Abdul Razak juga merupakan orang yang bertanggungjawab berunding dengan Indonesia untuk menamatkan konfrontasi yang dilancarkan oleh negara itu ke atas Malaysia yang didalangi oleh Parti Komunis Indonesia iaitu PKI. Tun Abdul Razak juga mewakili Malaysia ke rundingan Bangkok 1966 dan rundingan Manila 1963. Tun Abdul Razak juga telah mengadakan beberapa lawatan keamanan ke negara-negara Asia, Eropah dan Amerika Syarikat. Demi keselamatan negara dan kestabilan serantau, Tun Abdul Razak telah mengubah dasar luar yang bersifat pro-barat dan anti-komunis kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Tun Abdul Razak juga mengiktiraf kewujudan negara China bagi mendapatkan sokongan kuasa besar tersebut terhadap Zopfan. Untuk itu, Tun Abdul Razak telah menghantar Tengku Razaleigh Hamzah mengetuai rombongan perdagangan ke China pada bulan Mei 1971.
Hasil usaha Tun Abdul Razak telah membawa kepada terhasilnya Penyata Razak pada tahun 1956 yang berjaya menyatu padukan sistem pelajaran untuk membina sebuah bangsa yang bersatu padu dengan harapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama. Penyata Razak telah mengemukakan dua elemen penting dalam dasar pendidikan iaitu sistem persekolahan yang sama untuk semua dan penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan. Beliau menganggap bahawa dasar tersebut mampu menyuburkan semangat perpaduan negara. Penyata Razak kemudiannya dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan dan mengambil alih pentadbiran kerajaan. Tun Abdul Razak telah dilantik oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj iaitu Perdana Menteri ketika itu sebagai pengarah Mageran. Di bawah Mageran, ketenteraman awam berjaya dipulihkan. Tun Abdul Razak berupaya meningkatkan taraf hidup golongan luar bandar melalui rancangan Buku Hijau 1974 serta pembukaan tanah melalui Felda dan Fikrah. Rancangan-rancangan ini benar-benar membantu masyarakat Melayu memutuskan rantaian kemiskinan. Selain itu, rancangan pembangunan Malaysia sehingga hari ini dikenali sebagai program reformasi tanah yang paling besar dan berjaya di dunia dan seterusnya telah menjadikan Malaysia pengeluar terbesar getah dan minyak kelapa sawit. Di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak, beliau berjaya menghidupkan semangat bergotong royong dan mengurangkan budaya kolonial di kalangan pentadbir Melayu. Semua negara ASEAN bersetuju untuk menjadikan rantau ini sebagai zon aman, bebas dan berkecuali atau ZOPFAN melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971 serta kejayaan dalam bidang perdagangan telah memberi impak kepada hubungan diplomatik antara kedua-dua negara apabila China menyokong cadangan mewujudkan ZOPFAN. Nilai-nilai murni yang boleh dipelajari ialah kerja keras, berdisiplin, amanah dan keberanian untuk melakukan perubahan. Pada peringkat awal, Tun Abdul Razak melancarkan pembangunan terutamanya di luar bandar. Ternyata masyarakat luar bandar tidak mahu cuba cara baharu kerana mereka lebih selesa dengan cara turun-temurun. Selain itu, ketegasan Tun Abdul Razak dapat dilihat apabila beliau menyatakan bahawa pembangunan mesti bermula daripada pengisian minda. Oleh itu, beliau menegaskan bahawa untuk membangunkan infrastruktur pembangunan, ia mestilah didahului dengan perubahan minda, sikap dan perbuatan. Justeru, segala-galanya bermula dari dalam minda dan naluri pedalaman untuk melakukan perubahan. Pada pendapat saya, sikap kesederhanaan Tun Abdul Razak semasa pentadbirannya dari tahun 1970 sehingga 1976 juga tidak hanya tertumpu membantu masyarakat orang Melayu luar bandar, malah turut merangkumi pelbagai kaum. Ini merujuk kepada segala keputusan dasar yang dibuat, beliau turut menekankan kepentingan kaum lain. Beliau telah menjalankan tanggungjawab beliau sebagai seorang Perdana Menteri dengan begitu baik. Apa yang paling menarik adalah Tun Abdul Razak tidak pernah mendiskriminasikan rakyat yang tidak berkemampuan di luar bandar. Beliau sentiasa mencari jalan untuk mengubah nasib masyarakat luar bandar. Malah, apa sahaja yang dilakukan oleh beliau adalah bertujuan untuk memajukan dan mengubah nasib negara yang tercinta. Usaha yang telah dilakukan oleh beliau telah membolehkan generasi zaman kini hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Oleh itu, masyarakat zaman kini hendaklah menghargai jasa pemimpin kita yang terdahulu dalam mewujudkan negara bangsa yang harmoni. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu tidak mengambil masa hanya sehari, malah ianya mengambil masa bertahun-tahun untuk mengubah nasib negara.